Hai semua, hari ini dalam episod 2 Impromptu bersama Dr. Mizan, kita akan belajar tentang pembelajaran berasaskan pengalaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua saudara penonton, apa khabar? Saya Profesor Madia Dr. Syahrul Mizan Ismail, Pengarah Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Melaya. Sekali lagi bersama-sama anda untuk episod 2 Impromptu bersama Dr. Mizan. Seperti yang telah diterangkan dalam episod yang pertama, rancangan ini sebenarnya dihasilkan, diilhamkan bagi tujuan untuk memberikan satu semangat, motivasi, support system kepada semua pengajar-pengajar di luar sana, sama ada anda guru, pensyarah ataupun trainer. Jadi seperti biasa, kita akan berkongsi tentang satu pendekatan dan teknik pembelajaran pada hari ini. Dan hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran berasaskan pengalaman. Apa khabar para penonton semua? Sihat? Ya? Harap sebelum kita teruskan, semuanya bersedia, semuanya ceria dan semuanya akan bersedia dengan kalau saya nak kata buku nota dengan pen tak sesuai sekarang, bersedia dengan laptop masing-masing ataupun tab masing-masing untuk mencatat apa-apa yang saya kongsikan bersama-sama dengan tetamu-tetamu nanti. Baiklah, kita ada 3 segmen seperti biasa. Segmen pertama saya akan bercakap tentang teori dan konsep pembelajaran berasaskan pengalaman ataupun kita panggil dalam bahasa Inggerisnya sebagai experiential learning, ya. Dan dalam segmen 2 saya membawa 2 orang tetamu khas bekas pelajar saya yang kini telah pun berkhidmat sebagai peguam dan juga eksekutif undang-undang untuk berkongsi cerita dan kenangan tentang bagaimana mereka melalui proses pembelajaran berasaskan pengalaman semasa di universiti. Dan saya harap juga dengan perkongsian daripada mereka, kita akan bersama-sama dapat mempelajari pelbagai perkara. Dan dalam segmen yang ketiga, saya bawakan mantan pengarah bahagian kecemerlangan akademik Jabatan Pendidikan Tinggi Dr. Wan Zuhainis daripada Universiti Putra Malaysia untuk kita berbincang tentang pembelajaran berasaskan pengalaman di peringkat kebangsaan. Kita akan bertemu dalam segmen yang pertama tentang konsep dan teori pembelajaran berasaskan pengalaman. Apa khabar semua? Kita bertemu dalam segmen yang pertama, teori dan konsep. Dan pada kali ini kita akan bercakap tentang pembelajaran berasaskan pengalaman. Saya biasa dijemput untuk menyampaikan workshop ataupun bengkel berkenaan dengan pembelajaran berasaskan pengalaman ni. Satu pendekatan baru sebenarnya dalam abad ke-21. Dan bila kita bercakap tentang experiential learning ataupun pembelajaran berasaskan pengalaman, namanya sendiri sudah pun memberikan kita sedikit clue lah, orang kata apa benda sebenarnya experiential learning ni, ya. Jadi experiential learning daripada namanya itu memang bermaksud pelajar belajar daripada pengalaman, bukan hanya sekadar datang masuk kelas dan mendengar kuliah, tapi sebenarnya masuk dan melalui pengalaman, dan daripada pengalaman itu pelajar belajar melalui kesalahan yang mereka lakukan dan juga apa sahaja perkara yang betul yang mereka buat. Jadi itulah sebenarnya pembelajaran berasaskan pengalaman. Sedikit pengenalan tentang asal usulnya lah, ya. Sebab sebenarnya pembelajaran berasaskan pengalaman ataupun experiential learning diperkenalkan oleh seorang ahli psikologis bernama David Cobb, ya. David Cobb ni dia dipengaruhi oleh beberapa orang kata pemikir-pemikir lain seperti John Dewey, Kurt Lewin dan Jean Piaget. Memang kalau dalam workshop pun kalau saya cakap pasal benda-benda macam ni, selalunya orang kata semua orang buat muka blur lah, muka terkejut lah kan. Tapi tak mengapa, kita perlu tahu juga siapa yang asal usulnya yang mencipta kaedah ini, kerana kaedah ini yang kita gunakan sekarang dan memberi manfaat kepada semua pelajar kita. Jadi apa sebenarnya perbezaan di antara traditional learning, pembelajaran secara konvensional ataupun yang biasa tu, ya, yang mana guru masuk berdiri di hadapan dan mengajar, pelajar mengambil nota sambil mendengar ataupun sambil menonton slide, ya, dengan kaedah pembelajaran berasaskan pengalaman. Jadi saya rasa di paparan sekarang akan dipaparkan perbezaan di antara traditional learning dan juga experiential learning. Jadi kita boleh tengok di situ, ya, bahawa kalau traditional learning ni lebih kepada
Mungkin guru masuk lepas tu mengajak pelajar bersama-sama membaca, ataupun guru masuk mengajak pelajar untuk menonton video ya, ataupun mungkin mereka membuat case study bersama-sama. Tapi kalau experiential learning masuk saja ke dalam kelas ataupun guru masuk ke dalam kelas terus dimulakan satu pengembaraan ataupun satu simulasi, ya, simulasi dan pelajar melalui proses tersebut, dan nanti selepas itu akan diadakan sesi refleksi di mana pelajar meneliti semula apa kesalahan yang telah mereka lakukan dan apakah perkara yang betul yang mereka telah lakukan. Jadi itulah perbezaan di antara traditional learning dan experiential learning. Right. Sebagai contoh, sebagai permulaan orang kata ya, saya mengajar subjek undang-undang dan saya mengajar tahun akhir. Ya. Tahun akhir ini adalah subjek di mana para pelajar diajar tentang kursus-kursus yang memfokus kepada praktikal amalan guaman, dan saya mengajar subjek proceeding tata cara sivil. Ya. Tata cara sivil ni adalah satu orang kata subjek yang menyediakan pelajar untuk menjadi seorang peguam di Mahkamah Sivil di Malaysia. Bukan jenayah ya, Mahkamah Sivil. Jadi untuk menjadikan pembelajaran itu sebagai satu pembelajaran yang berasaskan pengalaman dan bukan secara kognitif seperti yang biasa tu. Kognitif ni bermaksud, saya masuk celah sikit, masuk ke tepi supaya nak bagi faham sikit. Sebenarnya kalau yang pensyarah masuk ataupun guru masuk, lepas tu guru tu berdiri kat depan ataupun berdiri kat podium, buka slide, baca, itu sebenarnya kita panggil sebagai kognitivism ya. Kognitivism ni maksudnya pendekatan ini lebih sesuai sekiranya tahap taksonomi Bloom yang ingin dicapai itu adalah tahap kognitif yang tinggi, ataupun pendekatan tu sangat menekankan kepada kognitif. Maknanya kita nak pelajar kita tu lebih tahu tentang ilmu tu sahaja. Tapi kalau kita nak supaya pelajar kita itu selain daripada mendapat ilmu pengetahuan, tetapi turut juga mendapat domain kedua di dalam taksonomi Bloom, iaitu domain efektif tentang nilai, ya, maksud kita nak pelajar kita itu ada nilai-nilai tertentu, maka cara yang pendekatan yang sepatutnya kita gunakan adalah dinamakan sebagai constructivism. Constructivism ni sebenarnya adalah contohnya macam inilah pembelajaran berasaskan pengalaman, pembelajaran yang berlaku daripada discoveries ya, ataupun penemuan. Maksudnya tak ada lecture langsung ya, dan pelajar masuk melalui pengalaman dan dia belajar daripada discovery pengalaman tersebut. Sebagai contoh, saya tunjukkan kelas saya sendiri dalam gambar yang akan ditunjukkan ini. Kalau dapat dilihat di sini, ini adalah kelas saya ya. Kelas saya beli perabot second hand dengan bantuan fakulti, dan seterusnya saya design kelas tu berbentuk seperti firma guaman, dan apabila pelajar datang mereka kena punch in ya, punch card macam orang pergi kerja tu, dan juga masuk dan duduk di desk masing-masing, dan saya akan memainkan watak sebagai seorang bos di firma guaman, dan saya akan berikan mereka tugasan. Dan apabila mereka menjalankan tugasan, mereka perlu berjumpa dengan saya from time to time untuk saya check kerja-kerja yang mereka lakukan, dan sekiranya perlu dimarahi macam bos dekat luar, saya akan lakonkan watak marah. Dan kalau perlu mereka ke mahkamah, kami ada mahkamah moot di fakulti, saya akan berlakon pula sebagai hakim. Jadi ini sebenarnya adalah contoh. Kalau tengok dekat dalam gambar ni, nampak pelajar-pelajar saya dengan laptop masing-masing ya, duduk dalam cubicle dan sebagainya. Mereka bekerja dalam keadaan yang betul-betul seperti di office lah. Dan gambar yang seterusnya turut menunjukkan suasana yang sama, cuma di sini kita dapat lihat juga keadaan di mahkamah. Mahkamah ni pun mahkamah olok-olok jugalah, mahkamah moot ya, di mana kalau dilihat gambar yang di bawah tu adalah file-file yang menyerupai file peguam yang sebenar. Jadi kembali kepada persoalan pembelajaran berasaskan pengalaman tadi, sebenarnya memang kalau kita lihat daripada contoh yang saya berikan ini, memang para pelajar sebenarnya diberikan satu pengalaman ya, yang betul-betul menyerupai, satu simulasi yang menyerupai kerjaya yang sebenar untuk mereka belajar daripada kesilapan. Jadi itulah sebenarnya teori dan konsep pembelajaran berasaskan pengalaman, ataupun apa yang kita panggil sebagai experiential learning. Lepas ini kita bertemu semula dalam segmen yang kedua, tapi kali ini saya bawakan pelajar-pelajar saya ni yang telah tamat
belajar ya, dan telah pun kini berkhidmat sebagai peguam dan juga eksekutif undang-undang di luar, dan kita akan mengimbau kenangan dan daripada perbincangan ataupun persembangan nanti saya dengan mereka. Diharapkan saudara penonton dapat menimba sedikit pengalaman ataupun tips daripada saya dan mereka. Itu sahaja, kita berjumpa dalam segmen yang kedua. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita dah sampai ke segmen yang kedua dan kali ini saya tidak berseorangan lah. Seperti yang dijanjikan, saya membawa dua orang tetamu khas jemputan. Mereka ni merupakan bekas pelajar saya lah semasa saya berkhidmat di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, dan juga semasa saya berkhidmat di Universiti Kebangsaan Malaysia di Fakulti Undang-Undang. Jadi ini adalah kedua-dua tetamu yang saya bawakan. Selamat datang ke studio. Hai doktor. Takut Okay, right. So, santai je, relax je. Okay. So, mungkin saya perkenalkan dahulu. Ini adalah Cik Wan Cik Wan Kamalia Adlina dari Cik Wan Adlina Kamalia Wan Azhan. Sebab selalu panggil dia Kamalia aje kan. Jadi nanti perkenalkan diri sendiri je lah. Okay. Saya Kamalia, merupakan graduan jurusan undang-undang daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Dulu saya merupakan bekas pelajar doktor waktu tahun 4. Dia sebut nak kerja apa? Sekarang saya bekerja di Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sebagai pegawai undang-undang. Okey. Dekat situ saya boleh aplikasikan lah apa yang doktor dah ajar kat kita orang. Mesti ada kipas je. Okey, mungkin Khairul boleh perkenalkan diri sendiri terus. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Sir, saya kenal Sir Syarul Miza ni sebelum dia jadi doktor. So, saya panggil dia Sir lah. So, saya merupakan, nama saya penuh saya Muhammad Khairul Bakri bin Batia. Saya merupakan seorang peguam bela dan pengacara. Dan merupakan graduan daripada Ahmad Ibrahim Kuliah of Law, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan merupakan seorang rakan kongsi kepada firma guaman Tuan Hafiz Baharudin dan Associate. Okay. Right, dulu kalau di UIE kita memang sebab UIE menggunakan bahasa Inggeris ya. Jadi dia memanggil pelajar-pelajar memanggil para pensyarah ni, kalau lelaki dipanggil sir, kalau perempuan dipanggil madam lah. Itulah bezanya di antara UIE dengan UKM. Kalau UKM dia panggil saya doktor lah. Jadi itu bezanya tu. Kalau nanti tak apa saya cakap tu, sebab apa tahu, saya takut nanti Khairul ni dia gusar pula nak panggil saya sir. Panggil je, tak ada masalah pun ya. Alright, jadi itulah kita berjumpa pada hari ni sebab sebenarnya korang boleh dikatakan sebagai produk eksperimen saya kan. Eksperimen saya menggunakan pembelajaran berasaskan pengalaman, dan tujuan show ni dibuat sebenarnya adalah lebih kepada untuk membantu pensyarah-pensyarah lain daripada pelbagai bidang yang mungkin nak menggunakan pendekatan yang sama. Jadi at least apa yang disampaikan oleh you berdua kepada mereka mungkin memberikan satu inspirasi ataupun satu motivasi bahawa sebenarnya actually benda ni boleh dibuat, dan ini adalah bukti yang menunjukkan bahawa pelajar telah pun tamat belajar, telah pun keluar dan kini telah pun berkhidmat di luar sana, dan boleh dikatakan berjaya, boleh dikatakan telah berjaya lah. Jadi sebagai permulaannya saya nak tanyalah, semasa mula-mula lah masuk ke dalam kelas ya, yang sebab pembelajaran berdasarkan pengalaman ni maknanya pembelajaran tu tidak ada terlalu banyak sangat elemen saya yang mengajar menggunakan slide, tapi lebih kepada you belajar dengan melalui pengalaman. Jadi mula-mulalah masuk ke kelas saya tu, apa perasaannya? Mungkin Kamalia boleh mulakan dulu. Mula-mula dia macam seram sikit. Tapi lepas tu doktor kenalkan kita orang dengan buat main game spy tu. Okay. So start daripada situ macam best kelas doktor. Sebab dia macam memang aplikasi macam cara kehidupan. Baik, Kamalia cakap kuat sikit Okay. Right, mungkin Khairul pula perasaannya macam mana?
Okay, saya dulu kan dengan Sir lah kan. Saya rasa saya ni berani juga lah ambil kelas A sebab semua orang kalau boleh nak ngelak kelas A. Itu memang nyata sebab I was start with muting kelas kan. Lepas tu saya 4 year, last year saya ambil 2 kelas dengan Sir. So mula-mula tu second year ambil kelas dengan Sir. So macam dia main game. And then main game like lepas dah main game dia tanya apa yang you tahu buat, apa yang you perlu buat instead of dia ajar pakai slide. So benda tu interesting lah for me sebab kena tengok level sebab I bukan level yang jenis membaca. So bila kita explain by conduct and explain instead of theoretically, so saya rasa seronok lah, memang senang faham dan benda tu kita boleh practice until today. Tu yang saya boleh cakap, tu memang nyata lah. Okay, jadi macam maknanya sekarang ni bila you masuk ke kelas tu, dia terus kepada action macam tadi yang Khairul katakan tu, yang macam pelajar pada kebiasaannya, pelajar ni biasa dia masuk kelas, dia duduk dan dia menunggulah apa yang nak disuruhkan kepada dia untuk diserap lah kan. Betul. Jadi bila kita masuk tiba-tiba terus saya bagi benda untuk buat, macam kata Khairul tadi, ada pelajar yang dia bukan jenis yang membaca katanya tadi. Membaca itu pengakuan dalam in camera. So apa macam lebih terasa belajar tu macam lebih memberi kesan lah. Betul. Right? Jadi soalan saya yang kedua adalah berkenaan dengan bagaimana sebenarnya proses pembelajaran berasaskan pengalaman yang saya lakukan ketika time you all belajar dulu yang berkenaan dengan drafting, yang hearing dan sebagainya kan. Mungkin Khairul dulu. Okay, saya lah, kalau saya ini cakap daripada hati. daripada hati dan perasaan yang memang benar lah. Okay, kau jangan depan ni. So apa yang saya implement kan, so memang sama macam apa yang terjadi sekarang. Sekarang saya praktis sebagai seorang peguam memang sebiji sama. Cumanya maybe apa yang saya tunjuk adalah tip of the iceberg, maybe sikit. Tapi dekat dunia nyata is memang lagi teruk daripada apa yang saya buat. So at least saya sebagai seorang pelajar semizan memang ada pengalaman. Maksudnya kita ada masukkan drafting, kita kena marah dengan senior lawyer. So kita tahu kita nak buat apa. And then bila kita keluar, and then benda tu semua kita ada dalam kepala. So tak payah nak risau, cakap tak adalah macam keluar tu macam kosong. So dengan kata lain, bila kita contoh, bila lawyer ni dia ada chambering period. Dia kata dia kena beli maksudnya satu proses sebelum jadi lawyer. So daripada chambering period tu kita belajar. Tapi bila kita dah ada satu practical guide, kita dah tak payah nak risau pasal practical guide time kita nak chambering. So basically chambering is more to law and issues. Bahas pasal isu yang kita nak buat. So bila kita dah tahu nak pergi court macam mana, nak appear depan hakim macam mana, nak tulis macam mana, nak draft macam mana, nak bercakap pun cara pun dah ada. So bagi saya, yang ini memang betul lah. Memang apa yang saya buat memang sebiji sama yang terjadi kat court, cuma membezakan adalah keadaan. So sebab dalam belajar kita ada beberapa maksudnya macam cakap semester tu macam short. Right? So case tu macam nak kena implement week by week. So bila benda nyata dia take longer lah than we expected. Tapi of course kita ada proses dia. Proses sama, timeline je berbeza. Itu yang saya boleh cakap. Rasa macam nak bangun je. Macam sejuk pula kat sini. Okey, terima kasih Khairul di atas penjelasan tadi tu. Jadi maksudnya tadi tu kalau saya boleh simpulkan untuk tujuan ni lah, tujuan semua penonton di luar sana, maksudnya adalah apabila telah diberikan satu exposure dalam bentuk pengalaman tu, maka apabila pergi ke peringkat chambering tu maknanya kiranya dah masuk dunia pekerjaan lah. Ya, betul. Di dunia pekerjaan ni kita tak boleh nak orang kata minta diajar mengikut susunan ataupun mengikut kepada macam mana yang kita nak belajar step by step kan. Yes, correct. Jadi kalau untuk pengetahuan semua di luar sana lah, pembelajaran berasaskan pengalaman ni apabila kita buat dalam bentuk simulasi seperti ini, sebenarnya kita boleh orang kata buat dalam bentuk control simulation. Macam apa yang you lalui tu control simulation. Saya buat macam step by step, maknanya mula-mula you jumpa klien. Lepas you jumpa klien, kalau tak jumpa klien secara bersemuka pun, kalau korang dulu pakai email
Kami pakai email. Maknanya klien tu datang dalam bentuk email Ya, kan? betul. So jumpa klien. Lepas jumpa klien, mesyuarat dengan senior Dengan partner kan? Senior partner. Mesyuarat dengan senior partner firma. Lepas tu baru start untuk buat legal opinion Dokumen. ke? Dokumen dan sebagainya, sampailah kepada hearing, sampailah kepada judgement dan sebagainya. Betul. Okey, jadi benda tu dalam control simulation tu, ya, saudara penonton, bolehlah maksudnya kita membantu pelajar kita, berbanding apabila dia terus dicampakkan dalam dunia pekerjaan tu, maka nanti dia tak boleh, dia dah dapat basic daripada kita punya simulasi tu, dapat membantu dia untuk ni. Kamalia pula, macam mana time korang baru lagi lah kan, sebab saya mengajar kat UTM lah. So tahun berapa tu? Tahun 2019, 2020. 2019-2020. Okey. So macam mana, cuba cerita sikit kenangan tu. Kenangan dia banyak, doktor. Awak jawatan kuasa ke? Tak, nasib baik. Jahat gila. Macam kalau dengan doktor kan kita buat macam AR registered post, kena buat semua benda sendiri. So bila macam saya pernah kerja sekejap dekat law firm, waktu tu macam kita orang kena buat AR registered, so macam boleh smooth je terus pergi buat, tak payah nak tanya macam mana semua benda. Lepas tu bila macam bos minta draft semua benda, dah ada basic untuk foundation tu. Kiranya macam tak perlu minta template diorang, boleh terus buat kerja. Dah ada template sendiri. Template pun daripada ROC kan. Okey, betul juga tu, sebab template korang kan aku dah bagi tempus kan. Pengetahuan penonton lah kan, mereka ni belajar untuk mendraft kertas kuasa mahkamah tu. Bila bagi kat saya check tu dalam experiential learning tu, kalau salah tu bulat sampai koyak kertas tu. Supaya dia belajar daripada pengalaman tu. Bukan setakat tu je doktor. Doktor siap guna pembaris tu, tengok maji. Maji kertas di kanan tu. Sebab ada kat bench awak? Ada. Ya. Kat bench korang sebab ke? Kena lah, tapi tak so strict. Okey. Mana batch tu korang masing-masing ada kena baling file? Aku pernah time hearing during second year, pernah kena baling file. Time tu memang rasa nak marah pun ada. Tapi yelah, bila fikir balik, sebab apa, dia kali pertama, tapi lagi dua kali tu sama ambil lagi sebab kita belajar. Kita belajar, kena redor je lah apa lecturer nak marah kita. Dah, kita memang tak tahu. Kalau kita memang tahu, kita tak boleh ambil dengan dia. Sebab kita tak tahu, kita nak belajar, niat nak belajar. So, layan je lah. Sampai graduate lah. Alhamdulillah graduate. Dia macam tu. Senang. Itulah just untuk pengetahuan para penonton semua ya. Apa yang Khairul masukkan tadi tu, ambil lagi sekali, ambil lagi tu, maksudnya semasa dia di tahun 2 dia ambil subjek compulsory mooting dengan saya. Subjek tu menyediakan pelajar dengan kemahiran untuk berhujah di mahkamah dalam kes rayuan lah, ya. Dan seterusnya pada tahun 4 dia ambil lagi dengan saya untuk subjek tata cara sivil 1. Lepas tu disambung lagi ambil tata cara sivil 2 dengan saya, walaupun saya ni lecturer yang digeruni lah. Seperti yang dikatakan tadi, dia kata apa, orang semua nak elak kelas saya sebab kalau di UIA mereka boleh pilih lecturer, mereka boleh pilih kelas. Bila awal semester tu buka section tu banyak tu, ada nama lecturer dalam section tertentu tu, mereka register mengikut section mana yang mereka nak. Tapi kalau dekat UKM, ke batch Kamalia ni dan juga junior-junior dan senior-senior dia ni, memang tak ada pilihan lah. Memang dapat saya lah. Kena terima saya seadanya lah. Gitu kan. Okey. Jadi apa tu yang Khairul cakapkan tadi tu, bila katakanlah kena baling file lah, ataupun Kamalia pun kata kena baling file, selain daripada ilmu menyediakan file tu, dari segi nilai ataupun sikap apa yang berlaku, ada tak apa-apa dapat daripada pengalaman tu? Bila kena baling file tu, ada tak perubahan sikap untuk diri sendiri? Okay, Kamalia dulu. Bagi saya, dia macam jadikan saya lebih matang. Sebab dia macam, kita kena fikir sebelum nak present dekat sesiapa pun. Jadi macam kena make sure diri tu selalu prepare lah dengan barang-barang yang kena ada. Lepas tu macam sepatutnya macam tak payah takut pun, tapi tapi nangis sebab macam dan
sekarang satu macam kena present lah kan kes kita dengan Kuko, macam bagi tahu juga. Jadi maknanya Jadi, dia menjadikan selain daripada dia memberikan ilmu tata cara sivil, dia memberikan juga apa ni orang kata macam membentuk kepribadian diri. betul untuk kepribadian diri katanya. Ini yang saya katakan tadi ya tuan-tuan dan puan-puan, apa ni pembelajaran berdasarkan pengalaman ni apabila kita bukan sahaja menitik beratkan kognitif, elemen kognitif pelajar, tapi juga melihat kepada domain afektif pelajar, iaitu nilai ya yang perlu ada dalam taksonomi Bloom tu. Jadi mungkin Khairul pula bila kena baling file, kena marah tapi terus ambil juga sampai ke tata cara sivil yang kedua. Macam mana dari segi pembentukan sikap dan nilai tu? Sikap kan, kalau nak cakap sikap, kita kerja ni kita ada timeline. Alright. So bila benda macam tu jadi, kertas kausa pun teruk, kena marah sebab benda yang kita buat tu memang teruk. So sikap tu kita akan jadi macam lagi firm, kita akan tahu nak buat apa dan kita akan rasa macam punya style sehargai orang. Right? So I remember that mula-mula kena campak tu yang first ujahan lah. Second part ujahan saya and then you give me award. You give me certificate. Kata most improvised student. So yang tu kita rasa appreciate. Bila kita ada rasa appreciation tu, kita punya sikap akan cakap, okay, kalau kita buat ni, kita akan jadi lagi elok. Maksudnya benda kita buat lagi firm. Cantik lah. Tak payah nak perlu, tak payah risau nak reward apa. Tak payah. Kita tengok apa yang kita nak buat, tujuan kita, kepribadian kita. Kalau you tak settle you punya work, macam mana you nak you nak pergi satu lagi stage. So that one start from foundation. Satu. So sebab tu boleh berani sampai 3. Tapi yang ketiga tu tak dapat lah. Yang most improvised student. Yang second tu dapat lah. Yang best speaker. Saya masih ingat lagi sampai sekarang ujian awak tu. Very good. Was lah. Okey, soalan saya seterusnya adalah berkenaan dengan orang kata yalah macam bila dalam untuk pengetahuan Khairul dan juga Kamalia, dalam konsep pembelajaran berasaskan pengalaman yang diperkenalkan oleh COP, dikata ada kitaran ni ada 4 proses. Pertama, pelajar tu start kita jangan ajar dia apa-apa, kita campak je terus dekat dalam satu pengalaman. Lepas tu dia akan buatlah kesilapan apa semua-semua tu. Lepas tu kita pun akan tunjukkan apa yang tak betul dan salah semua everything. Lepas tu yang kedua, dia akan berlaku refleksi di mana dia akan kita guide dia untuk tengok apa yang salah yang you buat tadi sebenarnya, dan yang bagus you buat pula apa kan. Lepas tu barulah kita lepaskan dia untuk berbincang bersama dalam kumpulan, ataupun mungkin dia fikir sendiri ke bila balik. Oh maknanya lepasnya aku kena buat macam ni. Kita panggil sebagai abstract conceptualization. Lepas tu dia akan diberikan peluang untuk cuba lagi sekali dalam situasi yang lain pula. Tapi diharapnya dapat berubahlah tu tadi yang ada most improve apa semua-semua tu. Sebab mungkin orang yang most improve ni bagi saya, bila saya bagi anugerah tu pada pelajar, dia sebenarnya maksudnya dia mengikuti kitaran COP tu dengan betul. Okey, dia dah ni, okey, dah tahu dah apa dia buat tak betul, next dia betulkan, dia elakkan benda tu daripada berlaku. Jadi kalau zaman belajar, boleh kongsikan pengalaman di mana refleksi tu berlaku, yang kitaran yang kedua tu, peringkat kedua tu. Di mana berlaku ketika yang saya kata, okay, salah awak kat sini, ni awak buat betul. Bila berlaku? Saya rasa masa saya makan kertas kausa tu, Saya makan kertas kosa. doktor tolong kita orang, doktor cakap, oh yang ni betul, tapi yang ni kenapa macam ni salah. Lepas tu kita orang rasa macam, oh rupanya kena buat macam ni, kena ikut macam asal doktor dengan style ROC semua tu. Lepas tu kita orang rasa macam, oh so inilah the best way to draft. Lepas tu bila dah draft lagi sekali, kan doktor ada buat 2 kali sesi kan. Satu sesi jadi plaintiff, satu jadi defendant. So bila kita orang dapat sesi kedua jadi defendant, kita orang dah macam, oh tahu kena buat macam ni, tak boleh buat macam yang sebelum ni. Jadi dekat situ kita orang belajar macam nak tackle kesalahan kita orang tu sendiri. Tapi yang baik tu kita orang maintain lah. Okey. Kalau Khairul pula? Boleh kata sama macam dia atas makan tu. Cuma macam saya cakap lah tadi, saya dah ulang balik tadi, saya cakap daripada saya makan tu, yang setonyok-tonyok merah-merah tu, itu tonyok tak apa, yang ada bulat besar-besar tu, saya dah macam apa benda ni. Lepas tu bila kita nak jumpa, kita nak tanya, dia macam okay, saya tak akan layan. Sebab apa? You have to go through by your own. And then the good thing yang kita ada group, divided by group. Maksudnya satu group ada 4 orang, Firman Berman.
situlah kita baca. You just bagi satu, okay, jadi salah. Apa salah dia? You have to cari lah. Cari, kita tengok, kita go through, lepas tu kita tengok. Kalau tak, kita tak ada nak usaha nak buat research. Kita buat research disebabkan benda yang ditanda. So, sebab benda yang tanda tu sebab ROC ni, macam rule of court ni, banyak benda yang kita nak kena tahu. Belajar law ni, orang cakap nak kena ingat semua. Tak. Dia kena praktikal, kena faham, tahu nak buat apa, selesai masalah. So, daripada yang contohnya tu, yang jadi macam ni. Kalau tak tahu, tak tahu jadi macam mana. Tapi nampaknya kepada penonton semua dia ada nampak dua perbezaan reflection tu. Kitaran court tu di peringkat yang kedua, reflection tu ada dua dekat situ cara yang nampak daripada sini. Kalau di UIA tu memang saya lagi tough lah sebenarnya. Maksudnya mereka akan masukkan bawah pintu bilik saya untuk filing, so-called filing the documents in court lah. Lepas tu saya akan bulatkan conteng, kalau teruk sangat saya buat sampai koyak kertas tu supaya diingat benda tu kan. Lepas tu saya letak dalam kotak kat luar bilik saya tu, mereka akan datang, ambil dalam envelope, saya dah masuk envelope, ada nama firm dia ambil. Lepas tu dia buka dan dia terpaksa bincang dalam kumpulan kenapa salah ni, apa yang cuba. Jadi maknanya reflection tu dilakukan secara bimbingan ataupun teguran yang saya berikan sebagai guru adalah dalam bentuk saya punya komen di atas kertas dan mereka kena cari sendiri. Tapi kalau di UKM ni saya manjakan sikit lah. Saya manjakan sikit, maknanya kita duduk dan kita bincang bersama-sama. Kalau di UKM awak perasan tak yang saya selalu kata saya dah marah-marah, saya dah banding-banding file semua masa saya memainkan watak saya tu. Lepas tu saya kata sekarang saya kena cikgu awak balik. Saya cikgu awak balik. Lepas tu saya kata macam sekarang awak jangan risau, cakap je apa awak tak faham kan. Betul-betul. So dia orang dimanjakan sikit lah daripada korang. Tapi seronok sebab satu lagi yang menyeronokkan adalah sepanggil the real peguam untuk jadi hakim. So, kita dapatlah view sebagai seorang peguam daripada mereka. Datang, marah. Kena marah ni. Rasanya buat betul lah, kena marah. Kena marah lah. Dah macam mana? Nampak sekali lagi di korang dimanjakan. Korang tak ada pun lah. Ada lawyer luar check ni je lah kan kertas kausa kita orang bagi makan. Check kertas kausa je yang ada. Okey, jadi apa ni akhir kata soalan saya yang terakhir lah. Rasanya macam mana sebenarnya kaedah ataupun pendekatan pembelajaran berasaskan pengalaman ni menyumbang kepada kejayaan kerjaya masing-masing pada hari ini. Mungkin Khairul nak start dulu. So, macam mana cakap kaedah dia benda yang sama lah. Benda kita buat dalam dunia kita ni, kita buat by experience. Ulang. Benda yang sama. So, ada benda yang baru tapi basic dia mesti kuat. Right? So dia takkan lari. Memang dia takkan lari. So kalau kita nak pergi sesuatu yang baru, kita kena pastikan yang asas kena cemerlang. Okay. So asas dia apa? Asas yang kita belajar tu lah. Yang kita belajar tu memang asas. Lepas tu penambahan-penambahan tu, okay, kita dah tahu nak buat macam mana, konsep dia dah tahu, selesai masalah. Tapi kalau asas tak kuat, memang kalau nak pergi ke depan, memang satu yang roboh lah. Habis. Maksudnya kalau bezakan dengan kaedah pembelajaran biasa yang tengok slide tu, bagaimana kaedah yang ini membantu? Tengok saya cakap, saya duduk 10 minit, saya dah mana-mana dah. Dah hilang lah. Memang hilang. Tak, saya lah lelaki kan. Saya tak tahu kalau perempuan macam ni, tapi dia lelaki memang standard, duduk 10 minit, hilang. Hilang tidur ke, sembang ke, main telefon ke, kan, buat apa benda yang tak patut dia, kan, terpulang. Tapi kalau praktis, maksudnya kalau kita buat sesuatu, macam, alamak ni nak kena buat kan. Kalau kita tak contribute, kita ni apa pula kan? Kita kena bergerak lah. Duduk, kalau dengar duduk, dia cakap kalau duduk, diam, tidur, terlelap. Memang bosan lah. Tapi tak nafikan, memang kita banyak belajar teori. Tapi saya percaya kalau experiential learning ni lagi better. Sebabnya kita buat. Dan tak payah tengok buku, kita dah buat. Benda tu dah ada, ingat terus. Sampai sekarang pun masih ingat. Itu je.
Okay. Kamalia? Kalau saya rasa yang cara kaedah doktor ajar tu, dia macam menyediakan kita orang untuk hadapi realiti dunia pekerjaan sebenar. Okey. Sebab macam bila masuk kerja macam, oh dulu dah pernah kena marah macam ni. Apa lagi? Macam what else? So macam dah boleh expect yang benda paling teruk yang akan berlaku lah. Kena marah macam benda biasa. Jadi memang tiba-tiba marah dah banyak. Jadi macam sediakan kita lah bagi mental kita orang kuat. Lepas tu dia macam sentiasa bagi kita orang prepare untuk whatever that is coming. Okey, so sebagai rumusan kepada perbincangan kita sebentar tadi, saya boleh rumuskan kepada dua perkara lah untuk semua orang kata pengajar-pengajar di luar sana sekiranya ingin mencuba kaedah dan pendekatan yang sama ya. Mungkin mula-mula nak cuba tu rasa takut, tapi sebenarnya apa yang saya tampilkan di sini pada segmen 2 ni sebenarnya adalah ni rumusan saya pertama lah. Maknanya apa yang saya tampilkan ni adalah kepuasan kita sebagai seorang pendidik sebenarnya. Apabila kita melihat pelajar kita telah pun orang kata so called membesar lah, macam anak lah kan, dah membesar dan berjaya, dan apa yang kita ajarkan tu berjaya digunakan dan menyumbang kepada perkembangan kejayaan mereka, itu adalah satu kepuasan yang tidak dapat digambarkan. Dan yang kedua pula, rumusan saya adalah apabila kita mencuba kaedah pembelajaran berasaskan pengalaman, dia bukanlah satu kaedah yang mana pelajar akan cinta dan sayang kepada kita semasa mereka sedang belajar. Mereka mungkin akan berterima kasih dan menghargai kita bertahun-tahun di masa hadapan. Kerana apabila kita buat tu ialah bukan nak kata apa, manusia dia tak suka kepada benda yang susah, benda yang sukar. Kalau masuk kelas, pensyarah mengajar di hadapan, tengok slide dan mereka hanya perlu mencatat nota saja. Lepas tu bila exam jawab, itu lebih mudah. Tapi ini masuk kelas, terus kena diberikan masalah untuk diselesaikan, dan lepas tu pula kena marah seperti kata mereka tadi kalau silap dan sebagainya kan. Jadi itu sebenarnya benda yang susah. Jadi pelajar pun macam Pak kata Khairul tadi, kalau di UAE mengelak section saya. Mengelak benda yang susah lah, betul, tak payah cakap dia, saya pun, kita pun sebagai manusia akan mengelak benda yang susah kan. Tapi itulah, bila kita menghadapi benda tu, ingatlah bahawa sebenarnya we are doing something yang sangat meaningful dan sebenarnya akan memberikan impact yang sangat besar dalam membentuk kepribadian pelajar, dan juga kita menghasilkan seorang insan yang akhirnya akan berguna pula kepada orang lain. Sebab mereka semua ni saya panggil balik untuk jadi saya punya mentor dan judge kepada pelajar saya yang sekarang ya. Jadi akhir kata saya ucapkan kepada semua, kuatkan semangat kalau menggunakan kaedah ataupun pendekatan ini. Ada kalanya mungkin rakan-rakan klik pensyarah lain ataupun fakulti mungkin ataupun sekolah mungkin tidak menyokong, bukan kerana mereka tak suka, tapi mereka tidak faham lagi sepenuhnya dan kaedah ini. Jadi itu sahaja untuk segmen 2 pada kali ini. Kita bertemu lagi selepas ini dalam segmen yang ketiga. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua tetamu yang hadir. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Apa khabar semua? Kita dah sampai ke segmen yang ketiga, dan kali ni pun saya tak berseorangan juga sebab saya ada seorang lagi kawan, sahabat saya yang mana dulu sebelum saya tunjuk rupa dia, ini sebenarnya adalah kawan saya semasa saya kami ada buat projek dulu lah kan, antara universiti-universiti awam ni berkenaan dengan e-portfolio. Masa itulah kali pertama saya kenal beliau ya, dan sampai sekarang saya tak boleh nak lupa sebab saya masa nampak dia tu saya agak takut sebab dia macam garang sikit, tapi tiba-tiba dia offer saya pisang. Dia kata ni pisang kat rumah dia, dia kata pisang ni tumbuh dekat tepi rumah dia ke apa, saya tak ingat. Lepas tu dia bagi, saya pun macam macam funny lah pula dia ni. Okay, so apa tu, itulah sebenarnya asalnya mula-mula kawan dengan dia, tapi ni bukan kaleng-kaleng orang ni sebenarnya. Beliau adalah Profesor Madya Dr. Wan Zuhaini Saad daripada Universiti Putra Malaysia. Terima kasih Dr. Wan datang. Terima kasih atas jemputan sahabat. Okey, apa ni Dr. Wan ni sebenarnya sekarang ni baru saya boleh dapat dia. Dulu kalau time dia masih lagi jadi orang besar susah nak dapat dia sebenarnya.
Okay, beliau adalah merupakan mantan pengarah bahagian kecemerlangan akademik Jabatan Pendidikan Tinggi. Ya, Dr. Wan. Mantan. Ya. Jadi, seronoklah sekarang ni. Maknanya jaga macam-macam aktiviti lain lagi boleh buat bila dah tak ada fokus kepada ni ya. Fokus kepada micro. Okey, dapat mengajar balik lah apa Ya, semua ya. kan. Okay, Dr. Wan macam ni. Tujuan panggil Dr. Wan ni adalah kerana sebab saya boleh kata, tak tahulah kalau saya salah menggunakan istilah, tapi saya boleh kata Dr. Wan telah menjuarai orang kata idea ataupun konsep pembelajaran berasaskan pengalaman yang mana telah dijadikan sebagai satu panggil apa? Kerangka. Kerangka Dan juga yang inisiatif. dan satu inisiatif yang akhirnya ada kerangka yang boleh kita gunakan di serata IPTA, IPTA dan PTS Ya. ya, yang dinamakan sebagai Excel. Mungkin Dr. Wan, saya terus lompat saja kepada soalan berkenaan dengan Excel ni. Mungkin Dr. Wan boleh mulakan dulu cerita tentang Excel ni kepada para penonton. Okey. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih lah ya kerana ingatkan saya walaupun dah tak jadi orang besar ni kan. Excel ni sebenarnya datang daripada pengalaman saya, pengalaman Dr. Syarul, pengalaman dengan pelajar yang saya kiranya menjadi satu keperluan sekarang. Dan sepanjang saya di KPT, saya dapati saya berjumpa dengan pelbagai pihak berkepentingan, stakeholders, daripada universiti, daripada public, daripada industri. Dan sebelum ni mungkin kita melihat ada elemen industri dalam kurikulum, contohnya To yang telah dimulakan pada 2016. Tetapi kita ingin menerka pelbagai lagi pilihan dan kita dapat pelbagai pandangan daripada industri dan juga agensi-agensi. Dan kita melihat bagaimana keperluan untuk lebih fleksibel. Sebelum ni dah ada juga perkelilingan ataupun yang inisiatif di bawah MQA mengenai fluid anorganik, apa tu, mudah lentur dan organik dan mudah lentur, kurikulum 30%. Kurikulum yang organik dan mudah lentur. Tapi tak berapa ramai yang menghayatinya. Maka saya mengumpulkan semua input tersebut dan mereka bentuk satu kerangka dinamakan experiential learning and competency based education landscape ataupun Excel. Dan apabila saya memula membuat kerangka tersebut, saya kunci di rumah hujung minggu tu, kunci dalam bilik memikirkan idea macam mana nak buat kerangka. Bila dah ada at least ada dia punya elemennya, dan lahirlah kerangka Excel dengan 4 teras utama, iaitu ideal industry driven experiential learning, research infused experiential learning, real, community resilient experiential learning, care, dan personalized experiential learning, POIS. Dan keempat-empat teras utama ni lah yang membentuk Excel untuk melahirkan gaduhan yang holistik, seimbang dan bercili keusahawanan, mempunyai kemahiran abad ke-21, mempunyai pemikiran mereka, design thinker, dan juga lifelong learners, pembelajaran sepanjang hayat. Dan ianya semuanya outcome-nya ataupun hasil pembelajaran tersebut adalah sama seperti dalam kerangka kurikulum masa hadapan yang sebelum ini. Cuma kita mengekstrak
bahagian kurikulum untuk kita lebih menghayati dan menjadikan ia satu inisiatif yang lebih mendalam untuk kita sama-sama melaksanakannya. Satu inisiatif mentransformasikan kurikulum supaya pelajar mendapat pengalaman yang imersif by design, not by chance. Itu yang sebenarnya yang diinginkan dan diimpikan. Rasa macam aura pengarah tu masih ada lagi. Itu akan forever ada. Okey, apa ni Dr. Wan, saya sebenarnya yalah di peringkat Dr. Wan mungkin sebagai orang yang mengilhamkan kerangka tersebut dan juga tim Dr. Wan lah sama-sama bekerja untuk menghasilkan benda tu. Dan sebenarnya saya pun sebahagian juga daripada tim tersebut walaupun tak dapat banyak membantu tapi di peringkat tu Dr. Wan nampak begitu. Tapi kami ni pengajar-pengajar yang di bawah ni kan, bila macam saya contohnya, saya memang dah mengamalkan experiential learning daripada tahun 2006 maksudnya, tapi saya tak tahulah nama dia experiential learning, tapi saya pakai je lah kaedah tu. Jadi bila saya rasa ada ramai lagi kat luar sana yang menggunakan kaedah yang sama sebelum keluarnya Excel ni. Jadi bila keluar tu kita macam fikir, Alhamdulillah, akhirnya rupanya benda yang aku buat selama ni inilah dia bendanya kan. Jadi soalan saya adalah apa yang menyebabkan daripada banyak kaedah-kaedah lain yang boleh sebenarnya menghasilkan pelajar ataupun graduan yang mempunyai kemahiran abad ke-21 ni, tapi kenapa yang special learning ni yang menjadi pilihan lah untuk diketengahkan? Itu sebabnya Dr. Syahrul salah seorang ahli daripada pasukan membangunkan Excel ni, kerana Dr. Syahrul sendiri adalah practitioner yang mempraktikkan pendekatan ini, dan tim yang membentuk Excel ini sebenarnya adalah mereka ini memang berpengalaman. Mereka bentuk pengalaman pembelajaran berasaskan pengalaman ini. Soalannya kenapa itu yang diberikan, orang kata, penekanan, diketengahkan, di-highlightkan compared to other methods lah maybe. Compared to macam kalau kita nak buat team based learning ataupun large classroom learning, collaborative learning, semuanya itu adalah di bawah experiential learning. Experiential learning adalah umbrella memayakan pendekatan-pendekatan yang lain, termasuklah yang task-task yang kecil sahaja, formative assessment ataupun yang kita biasa buat think, pair, share apa semua yang tu adalah elemen-elemen dalam pembelajaran aktif ataupun active learning yang akan membantu menyokong pembelajaran berasaskan pengalaman. Yang kita dan pembelajaran berasaskan pengalaman ini boleh sekecil-sekecilnya hingga sebesar-besar projek. Tetapi untuk kita memberi pengalaman yang lebih imersif, kita patut reka bentukannya ia menjadi suatu dalam bentuk projek ataupun project based learning lah, yang ianya akan dinilai melalui e-portfolio contohnya, dan bukan dalam bentuk exam based, dalam bentuk berasaskan peperiksaan. Dan tadi kalau kita tengok sesi sebelum ni dengan your pelajar-pelajar menyatakan bahawa tak ada kuliah kan. Kita cakap bukan tak ada kuliah, bukan kita maksudnya kita tidak memberi pelajar itu pengalaman untuk mendapatkan pengetahuan daripada kita, tetapi kita memberi ilmu dalam bentuk yang berbeza. Betul. Di mana kita mengajar pelajar macam mana nak belajar, kan? Teaching our students on how to learn. Jadi pelajar, kita menjadikan pengalaman itu sebagai pembelajaran atau experience as learning. Itu yang kita nak ketengahkan, learning by doing. Dan bila kita pelajar itu melakukan menjalankan projek, contohnya sekarang ni, kita bagi contoh sekarang, contoh
yang saya tengah buat sekarang ni, saya menyelaras satu kursus service learning in microbiology. Ya. Sebenarnya satu kredit je kursus tersebut. Okay. Tetapi sebab nak jadikan dia projek besar. Dan pelajar-pelajar ni semester 5, yang mana semester 6 mereka akan menjalankan projek tahun akhir. Jadi saya rasa service learning, mereka bukan kita nak macam nak buat outreach program. Itu bukan service learning. Mereka perlu mencadangkan penyelesaian isu pada komuniti. Jadi saya gabungkan subjek service learning ini dengan subjek genetik, patologi, microbiologi dan juga imunologi. Jadi 4 kursus digabungkan jadi satu projek besar. Komunitinya adalah industri ayam. Kita bahagi ayam. Sebab kita tahu kenapa ayam? Kenapa sebut dengan ayam? Sebab masa sekarang semua orang sebut dengan ayam. Itu. Dan ayam juga adalah merupakan satu, kita kata, food security, keselamatan pemakanan yang menjadi topik hangat. Dan pelajar-pelajar ini perlu didedahkan dengan keperluan-keperluan ini, keperluan untuk membuat mengkritik, menganalisis, problem solving, critical thinking. Jadi pelajar-pelajar ini dibahagikan daripada semua, the whole supply chain, daripada farm sampailah kepada consumer. Dan mereka perlu membuat penubual, perlu buat lawatan tapak, perlu menganalisis isu. Kemudian mereka akan mencadangkan penyelesaian berserta dengan prototype dalam satu event yang saya namakan dia sebagai MINIC, Microbes Invention, Innovation and Ideation Challenge. Yang akan berlangsung pada Januari 2020. So you always nama best-best gitu kan? InsyaAllah, Alhamdulillah. Semua juga ada kerjasama pasukan. Wah, gitu nampak kat Facebook. Dan juga motivasi daripada pelajar sendiri. Wah, itu gitu. yang penting kan? Macam tak biasa. Alright. Tuan, mungkin benda tu boleh, saya takut juga, bukanlah takut, saya concern juga kalau ada penonton kita yang sebenarnya walaupun dah di town hall kan, dah di apa ni semua, tak masih tak tahu juga sebenarnya Excel ni apa. Ya. Apa yang tadi Dr. Wan sebut, ada 4 tadi yang apa tu dia punya tu. Memang rata-rata memang begitulah keadaan. Contohnya macam bila sulam dilancarkan 2019 kan, tahun 2020, 2021 ada lagi yang tak tahu apa itu sulam, contohlah kan. Jadi kita pun bukanlah kita memang dari segi membuat polisi, membuat dasar strategi itu di atasan. Jadi that's why perlu ada proses pemantauan di on the ground lah kan, untuk pelaksanaannya. Dan kita pun, saya sebagai pendidik memahami cabaran-cabaran yang sedia ada. Dan jadi itu sebabnya kita ingin berkongsikan pengalaman-pengalaman ini antara semua pensyarah untuk sama-sama membantu memperkasakan Excel ni, yang mana 4 teras utamanya. Yang pertama itu ideal tadi adalah berasaskan industri. Industri, elemen industri ini dalam teras ideal memberi pilihan kepada pensyarah untuk mengenal pasti sama ada program ini sesuai atau tidak, untuk sama ada untuk menjadikan dia industri infused, ada elemen industri, atau co-op seperti contohnya yang to you to I, ataupun kita boleh adakan pelajar pergi kepada industri pada alternate semester. Semester ni di universiti, semester depan pergi industri, semester the next semester pergi balik universiti. Ataupun dia macam sandwich lah kan, kita namakan itu cooperative education. Yang ketiga adalah apprentice. Apprentice ni 70% minimum dia berada di industri. Dan ada satu program yang akan ditawarkan insya-Allah tak lama lagi, yang dibangunkan oleh UTHM bersama McDonald's. Dan pelajar akan berada di McDonald's
80%. Best juga kat Untuk McDonald tu. apprentice. Kan? Itu memang. Okay. Jadi, Itu industry itu driven. industry driven. Yang pelajar akan ada the practical skill, work driven skill, work related skill. Yang kedua, community resilience. Care. Nama pun care. Kan? Jadi, sebelum ni kita ada sulam. Sulam adalah satu kursus pendekatan yang digunakan dalam satu program, dalam satu kursus. Tapi untuk care dia lebih immersif. Sebelum ni mungkin ada 2U 2I or 3U 1I. Mungkin kalau care tu adalah 3U 1C. Satu semester. Satu semester atau satu tahun di community. Membantu community. Kalau universiti ni program owner lebih kreatif, dia boleh buat 2U 1I 1C. 2 tahun di universiti, 1 tahun di industri, 1 tahun di community. Ataupun dia mix. Maksudnya pelajar dia berada di industri bersama-sama dengan industri untuk membantu komuniti tersebut. Kan? Kita tak nak limitkan atau menghalang potensi-potensi pelajar yang kita tak tahu. Even pelajar pun mungkin tak tahu kata dia ada potensi tersebut kalau kita tak bagi peluang ni. Jadi ini bukan macam kita nak buat keluarga angkat ke punya program. Ini adalah untuk membantu menyelesaikan masalah komuniti, dan pelajar bukan sahaja menyelesaikan tetapi dia belajar dengan komuniti tu. Dia belajar untuk berkomunikasi, negotiation skill, kemahiran untuk berunding, kemahiran empathy, social innovation, sense making. Pelajar ni dia perlu make sense apa yang dia belajar tu kan, bersama-sama dengan komuniti. So itu care, cerdas care. Kalau yang lagi dua tu Poise dan juga RIA, research infused. Research infused ni sebenarnya kebanyakan universiti dah buat. Dia ada dalam final year project, ada libatkan dengan industri juga, selesaikan masalah industri pada final year project. Tapi untuk RIA ni menjadikan ia lebih real, dia maksudnya daripada tahun 1 dah dia dah dilatih membuat projek ni tu. Dah ada elemen research tu, penyelidikan tu dah diintegrasikan daripada tahun 1. Sehinggalah bila dia tahun 4 ni sampai dia boleh publish. Publish tu tak kisah dia publish dekat dalam mana, tetapi dia ada dia punya output dia yang boleh digunakan dia sebagai hasil penyelidikan yang dia buat sepanjang 4 tahun. Itu dia punya program. Kalau Poise? Kalau Poise dia lebih fleksibel. Maksudnya dia akan ada kemahiran untuk buat resource management, kemahiran untuk nak menguruskan dia punya kursus-kursusnya sendiri based on minat dia, passion dia. Jadi dia boleh ambil mana-mana kursus di mana-mana platform, mana-mana organisasi, mana-mana institusi, dan apabila dia telah mengambil kursus ini, dia boleh pergi ke universiti, mana-mana universiti, untuk dia mendapatkan kelayakan akademik. Dan universiti perlu ada mekanisme untuk menerima pelajar ini dan mengenal pasti kursus-kursus yang dia ambil ini adalah setara dengan kelayakan akademik tersebut. Jadi dia tidak tertakluk ataupun kepada mana-mana struktur pada awalnya, tetapi ianya akan termaktub apabila ia mendapatkan kelayakan akademik daripada institusi tersebut. Dia lebih kepada sama ada dia based on berdasarkan minat dia, passion dia, ataupun dia memang dah ada pengalaman dia pada awal. Mungkin dari segi management, now dia nak buat marketing contohnya, dan dia ambil lah kursus-kursus marketing lain, kan? Ataupun sebelum ni dia bahagian logistik, now dia nak on supply chain tu contohnya, dan dia ambil sendiri dan mendapatkan kelayakan akademik. Jadi itulah personalized. Keempat-empat
Tak apa, kita ni santai apa, je ha. Biasalah tak ada housekeeping dari awal tadi tu kan. So kita pun terlupa. Apa ni? Okey Dr. Wan, kita dah sampai ke hujung. Jadi beberapa soalan terakhir lah. Okey. Pengalaman saya sini, sebab sekarang saya pun ada sekumpulan pensyarah yang saya di bawah saya. Ya, ya. Jadi bila saya nak cuba nak laksanakan experiential learning menggunakan kerangka Excel tu kan, so respon yang saya terima daripada pensyarah ataupun kadang-kadang saya baca daripada Facebook dan kawan yang lain pun, mereka kata macam rasa macam student tak belajar lah cara macam ni. Macam tak puas kita sebagai pensyarah ni, tak puas, tak rasa macam kita tak betul-betul ajar mereka. Apa respon daripada Dr. Wan? Kalau dia patut tanya student-student yang telah melalui pengalaman bersama kita. Sebabnya pelajar-pelajar ni apabila dia telah melalui pengalaman berasaskan pembelajaran ni, experiential learning ni, dia lebih menghayati dan daripada reflection mereka, daripada e-portfolio mereka, daripada maklum balas mereka, memang mereka mengatakan mereka lebih mendapat pengetahuan tersebut, kemahiran tersebut melalui pendekatan ini dibandingkan dengan kuliah. Sebabnya kalau pensyarah kata bahawa dia sendiri tak puas ataupun dia macam tak kurang yakin, maksudnya dia belum lagi mencuba sepenuhnya untuk pengalaman pembelajaran berasaskan pembelajaran pengalaman ni. Tetapi untuk mungkin dia agak gusar lah kot nak cuba kan, sebab tak biasa. Dia boleh bekerjasama. Sebab kita ni kita kata pensyarah abad 21 ke 21. So kita ni perlu adalah karakteristik 21st century educator ni. Antaranya menjadi collaborator, co-developer, co-creator, co-learner. Betul. Banyak co-nya tu yang kita perlu kolaborasi. Jadi bila kita mereka bentuk projek tu bersama-sama dengan pensyarah lain, bersama-sama dengan pelajar, libatkan pelajar daripada awal. Bukannya hanya memberi tugasan kepada mereka, sama-sama brainstorm dengan mereka untuk membuat projek tersebut. Jadi mereka akan menghayati tugasan projek tersebut sama-sama, dan itulah pengalaman yang kita nak beri kepada mereka. Dan itulah sebenarnya proses pembelajaran. Terima kasih Dr. Wan. Jadi itu saja kita punya perbincangan pada hari ini berkenaan dengan pembelajaran berasaskan pengalaman. Kita rasa sangat-sangat kita tu saya lah sebenarnya rasa sangat-sangat berbangga dan bersyukurlah dapat Dr. Wan ni. Terima kasih. Tapi tadi kata santai-santai, tapi rasa macam formal juga ni. Itulah. Kan? Jadi aura tu masih ada kan. Masih serius. Itulah jadi terima kasih banyak-banyak. Kami pun rasa sebenarnya saya, walaupun mungkin dah agak lama, tapi saya ingin juga melahirkan penghargaan, setinggi-tinggi penghargaan lah kepada Dr. Wan sebagai pengarah bahagian kecemerlangan akademik semasa membantu kami lah sebenarnya pensyarah di bawah ni di universiti dan sebagainya. Dan thank you so much lah for everything that you have done. Terima kasih. Ya, kalau boleh kan kami Dr. Wan lama-lama lagi pun tak apa sebenarnya. InsyaAllah. Rezeki tu ada di mana-mana, dan yang mana yang baik tu kita teruskan. Akhir kata pokok pisang tu ada lagi ke? Kalau pokok pisang tepi nama pun pokok pisang tepi jalan ke mana tu. Okay. So terima kasih para penonton sekalian. So saya harap kongsian daripada Dr. Wan tadi telah pun orang kata macam wrap up lah the whole thing yang kita dah bincangkan pada hari ini, daripada teori dan konsep
pembelajaran berasaskan pengalaman tadi tu kepada implementasi dalam kelas yang saya buat dalam bentuk perbincangan santai bersama-sama dengan bekas pelajar, dan akhirnya kita lihat bagaimana pembelajaran berasaskan pengalaman itu disebarluaskan dan ditingkatkan dia punya implementasinya dalam bentuk yang lebih besar di peringkat kebangsaan bersama-sama dengan mantan pengarah bahagian kecemerlangan akademik kita, Dr. Wan Zuhaini daripada Universiti Putra Malaysia. So itu sahaja untuk segmen nombor 3 dan itu sahaja untuk episod 2 Impromptu with Dr. Nizan, dan esok jangan lupa bersama-sama dengan Irzal dan Akash dalam Kondenser. So itu sahaja, sehingga kita bertemu lagi dalam episod nombor 3. Assalamualaikum dan salam hormat.